Macam dia memang dia buat jahat, dia kan dia buat jahat lah. Dia mengaku lah. Maknanya dia tidak boleh mengelak lagi daripada apa yang telah dipersoalkan kepada ini. Inilah kelebihan di alam itu kan. Jadi roh itulah yang bertanggungjawab. Pada saat roh itu sudah melalui proses barzakhi, martabat barzakhi yang pertama ini, lalu kemudian kata Rasulullah, tidurlah kamu, kata malaikat maut, setelah membukakan pintu barzakh. Malaikat ini Munkar dan Nakir, selepas membukakan pintu barzakh itu, maka dia masuk ke dalam pintu. Jadi dia nampak kubur tu seluas-luasnya, seluas mata memandang. Ya. So, dia seorang kubur dia seorang. Dalam kubur tu dia masuk dalam kubur ni alam barzakh lah. Bukan kubur dalam istilah apa. Dan sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Takwir itu ayat 14 ya. Di mana orang-orang yang mati itu, orang-orang yang mati di alam barzakh sana. Ya. Nanti agak baca surah Takwir itu daripada awal sampai habis. Takwir. Itu kita tengok kan bagaimana keadaan ruh di alam barzakh itu. Ya kan? Jadi mereka ni duduk dalam barzakh. Di dalam dua tempat. Satu tempat yang dinamakan dengan As-Salam. Satu tempat dinamakan Al-Barhud. As-Salam ni kalau bahasa kita ni adalah tempat yang sejahtera. Tempat yang sejahtera, tempat yang baik, tempat yang indah, ya. Manakala Barhud tu tempat yang hina. Ya, tempat yang sehina-hina. Jadi apa yang ada di Yaumil Mahsyar itu juga ada di alam barzakh. Jadi alam barzakh itu semacam mini mahsyar. Jadi diperlihatkan semua amalan-amalan dia. Jika dia orang yang baik, amalan-amalan baik itu akan diperlihatkan kepadanya. Dalam satu hadis pernah dikatakan bahawa Allah Ta'ala mengubah bentuk amalan ini dalam bentuk yang sangat cantik. Kalau amalan itu amalan baik yang menyenangkan hati dia. Dalam hadis kursi itu pernah dikatakan bahawa ada 6 cahaya yang ikut bersamanya ketika berada di alam barzakh. 6 cahaya ni adalah cahaya-cahaya amalan dia. Pada masa dia di alam barzakh, roh ini dia tak tahu itu cahaya ni siapa, tapi menyenangkan, menggembirakan hati dia. Ya. Lalu dia bertanya kepada roh ini, mana anta? Kepada amalan cahaya ni, mana anta? Awak ni siapa sebenarnya? Ya. Dia merasakan kekagumannya melihat cahaya itu. Awak ni siapa sebenarnya? Dia tak kenal siapakah ni. Lalu yang cahaya tadi menjawab. Dia kata, ana sururu li ubasyirak. Akulah kegembiraan yang kamu lakukan dulu semasa dunia. Maka masing-masing mempengaruhi diri. Dia kata dia solat, ini puasa, ini zakatnya. Yang 6. Ini hajinya. Rukun iman. Yang Islam tu lah. Rukun iman macam 6. Bukan. 5. Yang pertama solat dia, yang kedua puasa dia, zakat, haji, lepas tu wilayah dia. Wilayah tu maksudnya penyaksian dia. Penyaksian dia. Macam asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Penyaksiannya itu dia bentuk cahaya. Yang satu lagi kesabarannya. Kesabarannya dalam menanggung penderitaannya semasa hidup dalam dunia. Kan diuji oleh Allah Ta'ala. Misalnya ayah saya tu yang menderita sakitnya, tak lama jugalah. Dalam 3 minggu dia sakit tenat, lepas tu dia pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang selesa lah. Sebab apa? Sebab orang yang mati ni berarti Allah Ta'ala melepaskan semua penderitaan-penderitaannya. Penderitaan fizikal dia, jasmani dia, dan penderitaan batin dia. Jadi Allah lepaskan dia bebas dengan sebebas-bebasnya. Seperti orang yang melepaskan baju yang kotor di badannya. Setelah 3 hari dipakai, kalau kita pergi Asia Barat apa semua kan, kadang-kadang kita pakai baju 2-3 hari tak berbau kan. Sejuknya lain kan, sejuk panas kan. Jadi dia tak berbau. Dia kering aja. Jadi peluh tu pun kering je. Tak ada lembab macam dekat kita kan, dekat negara kita. Jadi orang yang melepaskan baju yang kotor di badan untuk menyucikan diri dia, begitulah umpamanya. Dibebaskanlah. Ya, apabila dia meninggalkan dunia ini, dia rasakan kenikmatan yang amat luar biasa, yang tak pernah dilihat di dalam dunia, diperlihatkan Allah Ta'ala kepada dia. Di mana di alam itu tak ada lagi duka, ya. Tak ada lagi musibah, tak ada lagi fitnah, kemudian tak ada lagi orang hasad dengki dengan kita. Masing-masing
sudah dengan amalannya sendiri. Jadi orang-orang mukmin soleh ini dia bersama dengan mukmin yang soleh dalam kubur. Allah tak campur dengan apa orang-orang yang neraka. Jadi macam manakah kondisi mereka tu? Macam orang tidur. Macam orang tidur waktu malam ni. Macam kita tidur waktu malam tu kan Tidur nyenyak. tidur nyenyak, lidah kita tak bergerak, mata kita tak melihat, pejam ya. Kemudian telinga kita tak mendengar. Tapi dalam tidur tu kan kita mimpi melihat ya. Bahkan lebih jelas yang kita lihat dalam mimpi itu daripada penglihatan yang semasa kita jaga. Tak terbatas yang penglihatan kita tu. Kita duduk di alam yang lain, alam kerohanian. Dan pada saat kita mimpi itu kita bukan duduk di alam biasa lah. Kita duduk di alam rohani. Sebab ada hadis mengatakan bahawa ruh manusia ini keluar masuk daripada badan ni, tapi bukan semua ruh lah. Dia ada 4 roh ni, dia ada bahagian-bahagian ni. Pada masa tidur tu ada roh yang keluar daripada jasad dia tu, di mana dia pergi jumpa dengan orang mati. Dalam tidur tu dia mimpi dia jumpa orang mati, dan itu bukan di alam dunia lagi. Sebab pada hakikatnya orang yang dah mati tu dia berada di alam lain, dan dia tak akan pergi lagi ke alam dunia ini. Jadi dia melihat tu di alam yang lain. Tapi yang melihat tu bukan dengan jasad dia. Bukan dengan jasad dia, tapi dengan rohnya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi katakan, ada kalanya orang tu mati dalam tidur dia. Tidur tu, kemudian dia mati. Pagi-pagi dah kaku, dah sejuk dah. Isteri dia kejutkan dan subuh dah tak ada dah nyawa dia. Itu ada yang macam tu. Sebab orang yang tidur ni, roh itu diberkati oleh Allah Ta'ala. Terutama roh mukmin ni, diberkati oleh Allah Ta'ala, dijaga dengan baik. Kalau sekiranya sampailah ajal dia pada malam tu, sebagaimana Allah Ta'ala takdirkan kepadanya, maka roh itu terus dibawa ke langit. Sebab manusia ni kan dua unsur Allah Ta'ala jadikan. Satu unsur dunia, satu unsur akhirat. Unsur dunia itu telah jasad kan. Unsur ukhrawi itu telah roh. Jadi roh tu pergi ke alam lain, manakala jasadnya berada dalam dunia. Jadi dia pergi terus, tak jaga dah. Dia mati dalam tidur. Macam mana keadaannya Allah Alam lah. Ada yang mengatakan kalau mati dalam tidur tu dia tak rasa sakit apa-apa. Dia keluar macam tu saja. Kalau kata kita nak sebut tu masa meninggal tak ada sebut asyhadu an la ilaha. Dia sebenarnya Nabi pernah berkata kalau orang nak mati tu, ahli keluarga yang terdekat adalah memberikan pengajaran kepada dia, macam bisikkan kalimah la ilaha illallah, ya. Itu sekadar untuk memberikan pengajaran lah kepada dia. Tapi sebenarnya orang yang nak mati ni kalau dia mukmin, ya, malaikat sendiri yang telah bagi bimbingan kepada dia. Ucap salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi. Syaitan tak wani dekat dah. Dan yang mukmin ni kan ada sebenarnya dengar dekat nak mati kita rasa terhaga sangat. Sebab tu syaitan bawa air. Itu di antara ujian-ujian ni. Tidak berlaku pada orang mukmin. Tidak berlaku pada mukmin. Sebab mukmin sendiri sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala menyebutnya dengan perkataan wahai jiwa yang tenang. Mukmin lah. Irji'i itu kembalilah kamu. Jadi maksud Ustaz, orang yang mukmin ni dia tak akan diuji macam tu lah. Tak ada, tak akan diuji macam yang tu, macam pelik-pelik. Tak ada. Sebab telah diuji keimanannya. Apa dia punya tujuan mengajar mengucap ni sebab tu kot, sebab yang mengucap ni dia sebab iblis sebab kita tidak tahu sejauh mana kemampuan amalan dia untuk dapat menangkis godaan-godaan iblis dan juga godaan-godaan nafsunya sendiri. Sebab orang yang nak mati ni pun dia ada godaan nafsu. Pada saat dia nak mati tu dia akan membayangkan kesedihan yang teramat sangat. Dia berpisah dengan rumahnya, berpisah dengan kereta Mercedesnya misalnya kan, berpisah dengan keluarga, dia teramat sedih sekali. Dan kesedihan itu mengganggu dalam perjalanan kematian dia. Seolah-olah dia merasa berat untuk meninggalkan dunia. Tapi orang mukmin dah ready, dia dah bersedia bila-bila masa saja. Kalau dia nak mati itu dah bersedia bila-bila masa saja. Dan dia menyedari kematian itu bila-bila masa akan datang kepadanya. Likulli ajalin atik. Dan orang yang datang akan pergi. Apa buktinya dia menyedari? Tengok amalan dia.
amalan itu kan persiapan untuk mati. Ya, yang pertama sekali amalan itu adalah persiapan untuk mati. Kemudian persiapan untuk menuju ke alam baqa, alam yang abadi, yaitu yaumil mahsyar. Inilah peluang Allah Ta'ala bagikan. Tapi tujuan kita beramal itu kan kita mengingati mati. Imal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Motivasi kita, kita bekerja itu nak sungguh-sungguh seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Wa amal li akhiratika, dan berusahalah untuk akhiratmu, kata Tuhan, kata Nabi. Ya, berusaha untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan meninggal besok pagi. Kita dah rasakan besok nak mati tu, macam mana rasanya amalan kita? Khusyuknya, tadarruknya kepada Allah Ta'ala. Ya, amalan inilah yang akan membantu kita pada saat sakratul maut kita, masa dia alam barzakh, ya, dan ketika berada di alam fana, ya, ujian-ujian yang besar, ya, di mana Allah Ta'ala menunjukkan segala-galanya, rahmatnya, azabnya, semuanya di situ. Semuanya di situ, di alam yang fana tadi. Jadi setiap umur seorang muslim itu dipanjangkan Allah Ta'ala, pastilah hal itu baik baginya. Ada setengah itu diberikan umur yang panjang, sampai 80 tahun tak mati. Ya. 90 tahun tak mati. Ada kalanya diberikan umur yang pendek. 18 tahun dah mati misalnya. Kena demam panas ni, pecah pembuluh darah, mati. Tapi itu penyebabnya sebenarnya. Di mana setiap yang berlaku tu, musibah-musibah berlaku pada kita tu, masuk musibah kematian tu, ada benda yang Allah nak beri lain. Hikmah-hikmah tersembunyi itu akan berlaku. Setiap orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi umur kita panjang, itu adalah umur yang baik buat kita. Barakah. Apalagi kalau umur dah melebihi 70 tahun. Mintalah pada dia doa. Tolong doakan saya. Sebab umur dah berkat lah. Sebab pada masa itu seolah-olah dia macam dalam kubur lah. Dalam satu ayat yang dikatakan, apabila umur kita 40, Allah Ta'ala alam barzakh itu akan menyeru, Tak menyeru lah, panggil ya. menyeru daripada alam barzakh. Dia kata, wahai hamba Allah, akulah rumah kengerian, akulah rumah kegelapan, akulah rumah bagi cacing-cacing yang memakan jasad. Apakah amalan yang telah engkau sediakan? Bersegera untuk melakukan amalan kepada Allah Ta'ala. 40 tahun itu, saya dah kena warning lah. Umur saya dah 41 ni. Dah kena warning. Sebelum 40 tu, dalam satu riwayat dia katakan, kalau kita buat ibadah tu tak berganda lagi nilainya. Kalau Sebelum 40 dia masih ringan lagi. Sebelum 40 tahun. Dia setiap amalan dia buat tu dia belum berganda lagi. Tak dia lipat gandakan. Sebelum 40 ganda. Dia ganda. Oh, itu. Bagi tiga perbuatan buruk dia. Perbuatan buruk lakukannya tu belum lagi digandakan dosa dia. Tapi kalau dah 40 tak berubah lagi perangai, tak lagi berubah daripada sifat asalnya itu terus macam tu sampai 40 tu. Kalau dia beramal, amalan tu akan lipat gandakan. Kalau dia buat maksiat, dilipat gandakan juga maksiat itu. Kenapa? Kata Nabi, sebab dia telah mendekati ajal. Dia 40 tu je dah kalau dah dipanjangkan Allah Ta'ala umur sampai 40 lebih misalnya, berarti umur itu di antara itulah dia mati. 40, 50, 60. 50 tu, 40, 50 tu, itu warning lah. Kadang ada orang yang mati 45, 47, 48 mati. Allah Ta'ala panjangkan umurnya lagi sampai umur 50. Ini warning yang kedua. Maka alam barzakh panggil lagi. Dia kata, wahai hamba Allah, amalan apa yang telah engkau sediakan di depanmu, dan amalan apakah yang telah engkau sediakan di belakangmu, dan amalan apakah yang telah engkau sediakan di kanan dan di kirimu. Itu kata dia. Ini warning yang kedua. Dah 10 tahun Allah Ta'ala bagi daripada usia 40 tahun itu. Apa amalan yang telah disediakan? Kemana umur tu yang telah digunakan? Allah Ta'ala panjangkan lagi sampai umur 60. 50 sampai 60. Pada 60 tu alam barzakh panggil dia, wahai hamba Allah, bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi kematian kamu.
60 tu dah warning ya. Sebab Nabi Muhammad pun umur dia 63 tahun. Dan umur kita ni tak ada lebih daripada umur yang ditetapkan Allah Ta'ala kepada Nabi. Dia berdasarkan umur Nabi lah. Sementara kalau ada umur dia panjang lagi tu, itu adalah umur hadiah lah. Setiap umur yang dipanjang Allah Ta'ala adalah umur yang diberkati. Dia akan diberkati terus umur tu. Sebab terugilah ni kalau digunakannya umur tu kepada sesuatu yang disia-siakan. Sebab Allah dah bagi peluang lah pada dia panjang umur, tapi disia-siakan juga lagi. Masuk umur dia 70 tahun, situ dah warning yang terakhir. Tak ada warning lagi dah. Apa katanya? Wahai hamba Allah, anggaplah diri kamu telah mati. Umur dia 70 tahun. Anggaplah diri kamu telah mati. Ini hadis yang ada matan dia sebenarnya, tapi panjang. Anggaplah diri kamu telah mati. Maknanya dia tak ada dalam dunia ni. Jadi umur tu umur yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Setiap kali dia panjang umur tu diberkahi Allah. Penuh dengan keberkahan. Jadi rugilah dia kalau tidak digunakannya dengan sebaik-baiknya. Abu Hurairah berkisah bahawa ada 2 orang lelaki yang menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah. Lalu salah seorang daripada keduanya mengucapkan kesaksian syahadat, sementara yang lain menundanya selama 1 tahun. Talhah bin Ubaidillah mengatakan, saya bermimpi melihat syurga dan aku menyaksikan orang yang menunda kesaksian itu dimasukkan dalam syurga sebelum mengucapkan kesaksian. Saya pun heran melihatnya, lalu esoknya aku mengatakan itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, bukankah setelah itu dia berpuasa di bulan Ramadan, lalu mengerjakan solat 6,000 rakaat. Dengan demikian ia solat dalam 1 tahun. Ya. Ini hadis tentang kelebihan orang yang beramal. Di mana orang yang beramal ini, dalam satu hadis mereka katakan, kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu sebelum dicatatkan dalam buku amalannya, Allah tunggu dulu. Kalau dia buat maksiat tu, katalah pagi dia buat maksiat, lepas tu Allah tak terus tulis dalam buku amalan dia melalui wakilnya, itu malaikat rakib dan atidnya. Ditunggu sampai dia malam. Sampai malam lah. Sampai malam tiba. Maksudnya bainal masyriq wal maghrib. Yang katakan malam tu maghrib lah. Sampai as-sukutul hamra. Kalau ternyata selepas dia melakukan kesalahan tu, dia ucap istighfar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, tak jadi Tuhan tuliskan. Dengan kalimah istighfar tu batal semua dosa-dosa yang dibuat. Tapi dosa kecil lah. Kalau dosa besar tu dia kena had ni, kena hukuman had. Besar. Riba pun besar. Ya. Jadi itu dia punya kesaksiannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar ini pun sebenarnya kalimah yang paling baik lah. Istighfar minta ampun kepada Allah tu kalimah yang tidak ada kalimah yang paling baik. Setelah melakukan dosa itu kita ucapkan dengan perkataan istighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa as'aluhu tawbah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Dan bulan ni bulan istighfar lah. Bulan Sya'ban ni, di antara Sya'ban ni kelebihannya, Allah jadikan orang yang cinta beramal pada bulan Sya'ban berarti cinta pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah berarti mendekatkan diri kepada ini. Jadi kita puasa tu kerana cinta pada Rasulullah. Kita solat sunat kerana cinta pada Rasulullah. Kita selawat Nabi kerana cinta pada Rasulullah. Jadi cinta kita tu dibalas Allah Ta'ala dengan apa? Dengan balasan yang paling tinggi lah. Tidak ada orang yang minta ampun dalam bulan Sya'ban ni yang tidak diampunkan Allah Ta'ala. Walau macam mana pun dosanya, tapi dosa yang tidak disaksikan. Walaupun dia berzina sekalipun, tapi zina itu tidak disaksikan oleh orang lain. Tidak ada pengakuannya. Ya. Tidak dikenakan hukuman hudud ke atas diri. Dibuat ni berzina tu, lepas tu hanya dia saja yang tahu dengan pelaku zina ini. Lepas tu diam-diam dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia pergi sembahyang banyak-banyak. Lepas tu pergi umrah.
menangis depan Kaabah sebagainya. Tak ada seorang pun yang beritahu kat dia. Tak ada seorang pun yang dia cakap dengan orang tu yang dia telah berzina. Tak ada penyaksian, tidak ada pengakuan. Dengan apa? Dengan Rahman dan Rahimnya Allah itu, dia boleh diampunkan dosa dia. Tapi dengan syarat perbuatan zinahnya itu tidak disaksikan oleh orang lain dan tidak ada pengakuannya. Tapi kalau dia mengaku saja, dia mengaku dia kata, oh benda ni selalu dia dah buat dah. Dah jadi kebiasaan dulu-dulunya, kata dia. Sekarang dia dah taubat ni. Ini siap dia. Yang dia cakap dengan orang tu ada saksi dunia akhirat. Kalau dia dah cakap, dia tak boleh gugur lagi selama-lamanya. Yang menggugurkan hukuman itu adalah sebat dia. 100 kali. Kat Malaysia tak ada hukuman sebat. Pergilah kat Arab ni kan. Ngaku di depan hakim Arab. Nanti kalau dia nak salah sama, kalau dia berdiri dia aku buat dia. Aku buat lah. Dari segi apanya ni, dari segi taubatnya ni, penyesalannya. Bukan kadang-kadang setengah orang melakukan ni kan bukan dengan kesengajaan. Ya, mungkin dia terlanjur dan sebagainya. Terpedaya dengan hawa nafsunya, terpedaya oleh iblis laknatullah. Sebab Allah ni tahu manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah ni dia tengok dalam satu kursi Allah menyatakan, Subuhun qudusun ana rabbul malaikati wa ruh sadaqat ghadabi wa rahmati. Allah Ta'ala puji diri sendiri kan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Belum lagi hamba ni memuji dia dah puji diri sendiri. Subuhun qudusun ana rabbul malaikati wa ruh, akulah Tuhannya malaikat dan ruh. Sabaqat ghadabi wa rahmati. Rahmatku itu, kasih sayangku itu mendahului daripada kemarahanku. Jadi Allah tak marah dulu.